Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 26 April 2020 bersama saya Kerzarif Afindi. Bahagian pembangunan usahawan Mintrade dengan kerjasama pentadbir kumpulan Facebook Bazar Ramadan di Sarawak telah melaksanakan Bazar Ramadan atas talian Sarawakku Sayang 2020 atau BROS 2020. Menurut Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan PKS Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais, program yang telah memulakan operasinya pada 1 Ramadan lepas dilaksanakan bagi membantu peniaga dan penjajah Bazar Ramadan untuk mempromosi dan memasarkan produk makanan dan minuman mereka semasa bulan Ramadan. Selain itu, ia juga membuka peluang pekerjaan kepada belia-belia untuk menjadi runner atau rider bagi penghantaran pesanan makanan yang dibuat secara atas talian. Bagaimanapun, mereka ini perlu berdaftar dengan pihak berkuasa, PBT, serta mematuhi segala Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. Mereka juga boleh mendaftar dengan Helpy yang telah banyak membantu melancarkan operasi penghantaran produk daripada usahawan dan peniaga BROS semasa tempoh PKP ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang disiarkan pada Sabtu. Datuk Muhammad Naruddin turut menjelaskan pelaksanaan BROS ini mempunyai objektifnya sendiri, khususnya dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Antara objektif Bazar Ramadan Online Sarawakku Sayang ialah untuk membantu para usahawan, peniaga dan penghantar makanan, food runner menjalankan operasi, promosi dan jual beli makanan dan minuman semasa bulan Ramadan. Membantu usahawan dan peniaga serta runner menjana pendapatan di dalam tempoh PKP ini. Membantu masyarakat sekitar untuk membeli juadah berbuka puasa dan sahur dalam tempoh PKP ini. Untuk memberi kesedaran dan pendidikan kepada usahawan, peniaga dan runner tentang tata cara penyediaan makanan yang betul, kebersihan makanan dan proses penghantaran makanan kepada pelanggan dalam situasi wabak COVID-19. Program ini juga adalah sebagai platform untuk Mintrade mengumpul maklumat dan data-data usahawan yang terlibat semasa Bazar Ramadan. Pelaksanaan program BROS dan penglibatan Helpy akan meningkatkan lagi penyertaan dan penglibatan usahawan, peniaga dan masyarakat dalam penggunaan platform e-commerce dalam era digital ekonomi masa kini. Mintrade sentiasa menyokong dan memberi galakan agar semua usahawan dan peniaga menggunakan platform ini dan disyorkan menggunakan aplikasi Sarawak Pay bagi membuat pembayaran secara atas talian. Berniaga dengan sihat, itulah mesej yang ingin disampaikan Majlis Perbandaran Sibu MPS kepada peniaga dengan mematuhi larangan berniaga di depan rumah atau secara terbuka di hadapan jalan di kampung sepanjang bulan Ramadan ketika perintah kawalan pergerakan PKP. Menurut pengerusi MPS Clarence Ting, pematuhan terhadap larangan itu penting bagi mengekang penularan wabak COVID-19. And then we hope that in this Ramadan season, they can do their business. Hey, they can also be healthy, remain healthy. Okay, and that is what Council is trying to bring the message today together with the police. And we hope that everyone can get out of this terrible time in one piece. Thank you. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual semasa meninjau pematuhan penjualan juadah makanan sekitar Kampung Masjid, Kampung Hilir, Abang Bareng, Bandung Walk, Sibu pada Sabtu. Sementara itu, salah seorang penjajah, Roy, menggunakan pendekatan berbeza untuk menjual juadah Ramadan pada tahun ini. Bazar tahun tu ada kurang sikit, tahun dolar-dolar okey, tapi kami COD dengan orang, tapang, call, message, kami hantar. Bagi Suryati pula, PKP telah banyak menjejaskan jualan kuihnya semasa Ramadan kali ini. Letak dintam le COVID tu macam tu lah nya, sebab kekurangan. Jadi rezeki tu sik lah, ya gila tu lah. Macam kurang lah nya. Macam baik kita malah banyak kuih tu, sikit aja jadi kuih tu. Sambutan Syawal tahun ini lebih bermakna buat Telet Yah dari Kampung Debak Laut selepas menerima bantuan baik pulih rumah sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam.
Kerja-kerja baik pulih telah bermula serta-merta atas permintaan Razi. Ketika ditemu bual, Razi berkata, kerja-kerja baik pulih hanya menumpukan di bahagian terpilih sahaja dulu sebagai mematuhi arahan pihak penguatkuasa susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya, baki kerja-kerja baik pulih akan disambung sebaik tempoh PKP tamat. Sementara itu, Talet menzahirkan rasa terima kasih dan di atas bantuan yang diberikan. Nasib malang penduduk rumah panjang di Nanga Sumpah, Ulu Batang Ai yang dilanda banjir pada minggu lepas menerima perhatian daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Sri Aman telah menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk yang terjejas. Meskipun berdepan cuaca hujan dan terpaksa menggunakan perahu panjang, para petugas Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Sri Aman tetap bersemangat demi memastikan bantuan diagihkan kepada mereka yang terjejas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA telah mengadakan operasi Nyah Cemar di Hotel Park City Everly, salah satu pusat kuarantin di Bintulu. Operasi selama 1 jam itu diketuai Komander Operasi Bomba Christus Anak Buson dan melibatkan 7 anggota bomba dan penyelamat, 10 orang petugas BDA dan 5 orang petugas KKM. Operasi Nyah Cemar ini menggunakan kaedah penyemburan iaitu menggunakan mist blower dan spray manual. Dengan medium penyemburan ialah kandungan berupa campuran air dan peluntur. Hotel ini adalah lokasi untuk menempatkan pesakit dalam pemantauan PUS, Person Under Surveillance, yang tidak dibenarkan ke mana-mana atau bercampur dengan individu lain semasa dalam tempoh kuarantin. Seramai 250 penduduk di kawasan Parlimen Lubuk Antu menerima bantuan bakul makanan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bantuan makanan tersebut telah disampaikan oleh pegawai Jabatan Kebajikan bahagian Sri Aman serta petugas Pusat Khidmat Dun Batang Ai di Dewan Chua Tek Yu, Pekan Lubuk Antu. Penyaluran dan pengagihan bantuan berkenaan secara langsung dapat meringankan beban masyarakat setempat yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pekan Pedalaman Long Lama walaupun dikategorikan daerah zon hijau wabak COVID-19, namun penduduknya tetap mengambil maklum dan mematuhi arahan kerajaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Suasana pada tengah hari Sabtu yang biasanya sibuk dengan pelbagai aktiviti hujung minggu agak sunyi pada tempoh PKP ini dan banyak kedai runcit yang beroperasi ditutup lebih awal. Ini termasuk restoran yang hanya menyediakan makanan untuk dibawa pulang sahaja seperti dibenarkan PKP. Walaupun kawasan ini jauh di pedalaman, tetapi masyarakatnya tetap mengambil maklum arahan kerajaan untuk duduk di rumah dan hanya keluar rumah apabila perlu sahaja. Edisi tengah hari diakhiri dengan perkongsian video mengenai amalan sahur ketika PKP. Sekian bersama saya Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.